Didik TV KPM. Terima kasih murid-murid kerana masih bersama-sama dengan kami di slot tahap 2 di Didik TV KPM. Kita nak mengetahui dengan lebih lanjut pula tentang saraf periferi. Jom kita minta Cikgu Ika Liana jelaskan. Silakan Cikgu. Baik, terima kasih Nisa. Tadi kita dah belajar tentang sistem saraf pusat. Betul. Jadi sekarang kita nak belajar tentang satu lagi sistem saraf iaitu sistem saraf periferi. Periferi. Okey, jadi sistem saraf periferi ialah kalau tengok di slide tu iaitu sistem saraf yang terdiri daripada rangkaian saraf yang berada di luar otak dan saraf tunjang. Sebab saraf pusat tadi tu otak dan saraf tunjang. Sekarang ni rangkaian saraf yang ada banyak di luar daripada otak dan saraf tunjang tu. Baik. Okey, kalau tengok pada gambar itulah dia rangkaian saraf daripada kepala sampailah ke hujung kaki, hujung jari kita semua ada rangkaian saraf. Okey, jadi apakah fungsi sistem saraf periferi? Okey, kalau tengok di sini dan di depan juga pada slide juga isyarat dari tubuh, tengok gambar isyarat dari bahagian tubuh dihantar ke sistem saraf pusat. Maksudnya bahagian tubuh ni ada menerima rangsangan. Kemudian isyarat akan dihantar ke sistem saraf pusat. Apa saraf pusat tadi? Iaitu saraf tunjang dan juga otak. Kemudian isyarat arahan daripada sistem saraf pusat akan dihantar semula ke bahagian tubuh untuk bergerak balas. Itulah tindakan sistem saraf periferi. Ya, baik. Okey. Seterusnya kegagalan fungsi sistem saraf periferi. Tapi sebelum kita nak masuk tu, cikgu nak uji tadi. Okey, jom. Kalau berdasarkan pemahaman Nisa, Cikgu Nisa nampak tak ni? Ada gambar di mana Nisa perlu melukiskan aliran isyarat daripada saraf ke saraf pusat, okay? Dan kemudian daripada saraf pusat balik ke rangkaian saraf yang ada pada tubuh kita. Baiklah. Okey. Jom kita lakukan bersama-sama. Murid-murid di rumah ingat lagi tak penjelasan tentang sistem saraf periferi tadi? Kita ada dua pen yang berwarna biru dan merah. Jadi yang pertama ni, Nisa nak cuba menggunakan pen biru. Okey, kita nampak di sini ada rangsangan. Kemudian dihantar kepada deria. Isyarat ke hantar. Kemudian kita tambahkan anak panah ke dalam. Harap betul lah ni ya murid-murid. Betul ya kawan-kawan di rumah? Okey. Ke dalam sampai ke sini. Kalau baca kat situ, isyarat dari bahagian tubuh dihantar ke sistem saraf pusat. Baik. Itu saraf tunjang dan otak kan? Betul. Okey, untuk gambar kedua, bagaimana aliran isyarat dia? Okey, kalau dia dah hantar, kemudian isyarat akan dihantar semula. Maknanya arahnya keluarlah ya. Jom kita sama-sama lakukan. Ingat lagi tak tadi? Keluar. Betul ya murid-murid? Betul Okey. Baik. Nak dapat bintang kan? Okey. Lepas tu kita keluar. Keluar. Mana tadi tangan yang menyentuh tadi? Keluar. Macam mana cikgu? Betul ke? Betul. Ini jawapan saya dan murid-murid di rumah. Betul ya? Betul tahniah. 2 bintang cikgu beri. 2 bintang. Jadi semua sekali Nisa dapat 5 bintang setakat ini. Betul. Jadi Nisa, kalau tengok pada gambar tadi tu menunjukkan tangan kita akan secara semu jadi akan tertarik. Kan? Kalau tidak kita akan terus memegang kepada lilin tadi. Betul. Apa akan berlaku kalau terus je? Akan mengakibatkan kecederaan kalau kita pegang sesuatu yang panas, terbakar atau benda-benda yang tajam. Jadi itulah pentingnya sistem saraf kita ni. Jadi membantu kita daripada kecederaan pada tubuh badan kita. Baik. Kan? Jadi kita dah nampak. Seterusnya, tadi cikgu kata, kita terus kepada slide seterusnya iaitu kegagalan fungsi sistem saraf periferi. Apa akan jadi cikgu kalau sistem saraf kita gagal? Ya, iaitu contoh kat sini kita boleh nampak Bell palsy. Bell palsy itu iaitu keadaan yang berlaku apabila sistem pada saraf periferi di bahagian otot muka rosak. Jadi kalau tengok pada gambar tu Nisa boleh nampak ada mukanya ada kelihatan herut
sedikit di sebelah separuh daripada bahagian muka tu mengalami herut dan ini menyebabkan pesakit mengalami kesukaran untuk senyum dan juga menutup mata. Kadang kita tak nampak pun dia nampak menutup mata sebab dia mukanya telah herut disebabkan kerosakan pada sistem saraf. Baik. Okey, itu Bell palsy. Kemudian sistem saraf periferi juga boleh menyebabkan masalah keseimbangan pada tubuh. Okey, iaitu kerosakan pada saraf di bahagian kaki akan menyebabkan tubuh hilang keseimbangan ketika berjalan. Nampak pakcik tu jatuh. Hilang keseimbangan ni. Jadi bila nak jalan pun kita akan goyang dan kita akan jatuh. Okey. Sebab tu penting bagi orang-orang yang telah warga emas perlu kalau ada masalah begini perlu memakai tongkat. Okey, bagi mengelakkan kecederaan yang lebih teruk. Baik. Okey, seterusnya Jadi bila tak seimbang kita perlukan bantuan seperti tongkat dan sebagainya ya. betul. Baik. Okey, kemudian kalau tengok di sini lagi, kerosakan pada saraf di bahagian kaki atau tangan akan menyebabkan kesukaran untuk menggerakkan kaki atau tangannya. Akhirnya pesakit akan perlu menggunakan kereta sorong untuk bergerak sana sini ya. Kerusi roda. Naik kerusi kerusi roda. roda. Okey. Maknanya bila tangan dan kaki tidak bergerak, kita pun tidak dapat melakukan aktiviti biasa ya cikgu. Betul. Baik. Dan kebergantungan pada mesin untuk melakukan proses seperti pernafasan. Ini bila dah tahap teruk, okey, terpaksalah pesakit menggunakan mesin bantuan pernafasan dan juga untuk denyutan jantung. Di mana tadi kita dah tahu kan pernafasan dan denyutan jantung itu adalah tindakan yang tidak terkawal, luar kawal. Luar kawal. Jadi jika ada kerosakan di situ, jadi terpaksalah menggunakan bantuan mesin. Baik. Baru saya faham cikgu, ada beberapa implikasi ataupun kesan sekiranya sistem saraf kita gagal berfungsi dengan baik. Betul. Okey. Jadi aktiviti seterusnya Nisa, nak Jom. dapat lagi kan? Nak dapat lagi bintang. Saya dah bintang. ada 5, saya nak lebih lagi. Betul. Okey, kalau Susi, cikgu nak Nisa buat rumusan daripada apa yang kita belajar tadi, sistem Baik. saraf pusat, sistem saraf periferi, tindakan yang dibuat. Okey, jadi Nisa tuliskan pada papan putih tu Baik. apa yang kita telah pelajari. Dalam bentuk peta minda lah yang lebih senang, mudah difahami oleh rakan-rakan murid-murid di rumah juga. Boleh. Jom kita lakukan bersama-sama. Agak-agak ingat tak apa yang telah kita pelajari setakat hari ini? Kita nak ringkaskan di dalam satu peta minda yang sangat ringkas supaya kita semua boleh ingat apa yang telah kita pelajari. Okey, yang pertama sekali tajuk kita. Kalau saya ambil ni boleh atau nak kena tulis? Boleh, cikgu? betul. Itu tajuk dia. Ini Cikgu dah sediakan tajuknya. tajuk. Tajuknya ni, sistem saraf manusia. Saya buatlah cantik-cantikkan sikit. Boleh cikgu ya? Boleh, nama peta minda kan. Okey. Kemudian sistem saraf manusia ada berapa murid-murid? Berapa tadi kita dah belajar? Berapa ya cikgu? Fikirkan. Saya rasa ada 2. Jap. Kita akan tengok betul ke tidak. Takutlah salah sebab saya nak bintang. Tapi kalau buat kesalahan tak apa kan cikgu kan? Boleh. Kita Mungkin akan dapat semak. separuh bintang. Kita akan semak jawapan bersama-sama. Yang pertama kita ada yang tadi yang otak sistem. Kalau tulisan saya tak cantik, maaflah ya. Saraf. Sistem saraf apa? Tunjang. Okey. Betul ke tu? Betul ke? Cikgu. Betul ke tu? Kan? Betul tak? Sistem saraf tunjang ke apa? Sistem saraf. Macam salah je. Kejap cikgu. Saya nak ambil pemadam. Kejap cikgu. Salah nama. Nasib baik bertindak Kan? dalam kawalan. Baik, okey. Salah pula lah murid-murid. Tak apa, boleh minta bantuan. Kawan-kawan saya dah bantu. Sistem saraf pusat. Betul? Tapi singit sikit lah ya tulisan saya. Okey. Yang kedua kita ada sistem saraf yang baru kita sama-sama pelajari sebentar tadi. Okey. Sistem saraf periferi. Ini masih ingat sebab kita baru belajar. Betul ya? Okey. Kita pergi kepada pecahan sistem saraf pusat. Berdebar pula saya cikgu. Sistem Cikgu saraf pusat perhati tu je. terdiri daripada apa? Terdiri daripada dia ada dua. Yang pertama saya buat macam inilah pula anak panahnya. Betul.
Okey, yang ini saya ingat cikgu. Yang ini murid-murid di rumah pun ingat kan? Tadi baru tampal kan? Okey, yang ini otak dan okey. Pandailah murid-murid di rumah. Semuanya dapat jawab dengan baik. Nisa tinggal isi je ni nampaknya. Okey. Kemudian Sistem saraf periferi itu terdiri daripada apa pula? terdiri daripada apa? Okey. Saya tahu. Sistem Yang banyak-banyak tadi biru-biru. banyak-banyak tadi. Dekat gambar kotak manusia tadi tu. gambar kotak manusia ya. Kejap ya. Macam mana murid-murid? Saya rasa terdiri daripada sistem saraf. Rangkaian Rangkaian saraf. Ya. Okey, kita tulis. Nanti yang di rumah buat peta ni cantik-cantik lah ya. Nisa ni dah singit-singit tulisannya. Rangkaian saraf. Betul murid-murid? Okey, tak apa. Sebentar lagi kita akan bincangkan jawapannya. Kemudian ada lagi kan cikgu kan? Ada. Apakah tindakan? Tindakan di bawah sistem saraf pusat kan cikgu Tindakan yang kan? dilakukan, tindakan yang dikawal oleh otak. Okey. Apa yang berlaku? Saya rasa ada 3. Okey, 3. Nisa kena bezakan tu. Otak melakukan tindakan apa, saraf tunjang melakukan tindakan apa. Okey, baik. Tak Oh, apa, ada belajar beza. dari kesilapan, cikgu boleh betulkan. Nak dapat Okey. bintang kan? Betul. Okey. Otak mengawal apa tadi? Tindakan apa? Okey, kita pergi. Alamak. Okey, tak apa. Yang ini begini, yang ini begini. Okey. Sistem Otak tu dia mengawal 2 tindakan. mengawal tindakan. Okey, saya ingat cikgu. Aha. Tindakan terkawal. Pandai. Yang satu lagi. Satu lagi. Okey. Bawah lagi ni. Panjang kita punya ni. Tindakan luar kawal. Pandai. Sekejap ya, saya lukiskan kotak untuk membezakan kedua-duanya. Saya nak bagi peta minda saya cantik cikgu, barulah saya dapat. Barulah dengan berminat baik. nak belajar kan? Okey. Okey. Betul cikgu? Betul. Saraf tunjang tu apa pula? Saraf tunjang. Satu lagi tadi, tindakan refleks kan cikgu kan? Betul. Tindakan refleks. Okey. Tindakan refleks. Murid-murid di rumah pun buat peta minda bersama-sama supaya kita dapat ingat kembali apa saja yang telah kita pelajari setakat ini. Dekat sini pun ada kotak. Okey. Okey, betul lah tu. Kalau Betul, cikgu? cikgu tengok daripada sini, betul. Walaupun tadi ada kesilapan sedikit, tetapi Nisa telah dapat mengenal pasti apa yang silap kan. Ya, Jadi betul. kalau kat sini cikgu bagilah 3 bintang untuk Nisa. 3 bintang. Terima kasih cikgu. Jadi semua sekali saya dah kumpulkan setakat ini 8 bintang dengan murid-murid di rumah. Ada yang nak catat? Boleh catatkan peta minda ini mengikut kreativiti masing-masing. Tapi kan cikgu, kalau macam saya, kalau saya buat peta minda, saya suka berwarna-warni. Ya, betul. Saya suka gunakan pen yang pelbagai warna supaya bila makin cantik, saya tertarik nak baca dan mudah ingat. Baiklah, saya rasa murid-murid di rumah semua nak siapkan nota dan peta minda masing-masing. Jom kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Nak tambah lagi?